Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. وقال أيضا ليس الغنى بكثرة الأرض ولكن الغنى بالغني النفسي. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan-barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, serta pegawai-pegawai masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan di atas pengurusan mereka terhadap pengimarahan masjid dengan keberkatan dunia dan akhirat insya-Allah. Khususnya muslimin dan muslimat, mukminin mukminat jamaah Maghrib rahimakumullah taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita meneruskan rasmi kita sebagai hambanya, yaitu memperbanyakkan syukur kepada Allah di atas kurniaannya dan beristighfar di atas sebarang kesilapan dan kealpaan kita terhadap menjalankan ataupun menjunjung perintah-perintah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih lagi dapat bersama untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita dapat melaksanakan solat sunat hajat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengangkat COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan dunia ini amnya, dan kita dapat kembali hidup seperti biasa tanpa dikekang oleh norma-norma baru yang kadang-kadang merimahkan kita, tetapi terpaksa kita ikut. Kerana itulah hakikat yang kita terima di atas pengurusan takdir Allah Jalla wa'ala terhadap kita. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda hadir membawa agama Islam. Agama Islam ini satu agama yang mana diberi satu jaminan kepada pengikut-pengikutnya atau penganut-penganutnya, mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini terbukti, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok sejarah, ketika Ja'far bin Abi Talib bertemu dengan Raja An-Najasyi, dan Raja An-Najasyi bertanya kepada Ja'far tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenapakah mereka ramai-ramai ataupun mereka ikut agama Islam itu. Lalu jawab Ja'far, dia kata, kami ini sebelum ini, pada masa zaman jahiliyah, kami ini na'kulu maitah, kami ini pemakan bangkai, wa naqta'ul arham wa na'budal asnam, kata dia. Kami ini, iaitu sebelum Islam datang, kami ini pemakan bangkai, maknanya makan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Kemudian kami pemutus silaturahim, membuat zalim terhadap orang lain sebelum Islam datang. Kami juga penyembah berhala ketika itu. Tetapi datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka meninggalkan kesemua itu, seperti mana yang masyhur kata-kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ada riwayat mengatakan kata-kata Rib'i bin Amir, tapi yang kita nak ambil adalah kata-katanya. Apa dia? Dia menyebut nahnu qaumin a'azzanallah bil Islam. Kaum yang satu ketika dulu makan bangkai, pemutus silaturahim, penyembah berhala itu tuan-tuan, dengan Islam. Dia kata kamilah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Di sini menunjukkan kita kepada kita bahawa Islam adalah satu agama yang akan menyebabkan kita menjadi manusia yang dimuliakan, ataupun satu kaum atau bangsa yang dimuliakan. Kalau kita mencari selain pada Islam, azzanallah, Allah akan menghina kita. Hari ini kita berada di zaman moden. Kalau zaman jahiliah dulu ada Nabi, dan pelakuan-pelakuan jahiliah dulu dengan hari ini lebih kurang sama. Kalau dulu pemakan bangkai, kita hari ini pun oleh kerana tidak mengambil agama Islam sebagai tata cara hidup, hampir-hampir kita terjebak dengan kartel, juga lebih kurang bangkai juga. Kalau dulu pemutus silaturahim, kata Ja'far yang tadi, maka hari ini kalau kita tidak menjadikan Islam, jiran sebelah, adik beradik pun kita bergaduh. Kalau dulu Ja'far kata kami penyembah berhala, hari ini kita meninggalkan Islam, kita juga menjadi penyembah berhala, tapi dalam bentuk pangkat, wang, ringgit, kekayaan dan sebagainya. Kalau kita tengok, kita tenung, tidak ada agama lain yang boleh menyatukan kita ataupun beri keselamatan kepada kita kecuali agama Islam. Kita tinggalkan Islam, kita akan jadi seperti mana orang jahiliyah, seperti mana kata Ja'far bin Abi Talib di hadapan Raja An-Najasyi. Tapi kalau kita ambil Islam yang dibawa oleh baginda di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, ala maturidiyah, asy'ariyah wal maturidiyah, maka kita akan jadi seperti mana kata nahnu qaumin azanallahu bil Islam, kitalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Itu hebatnya agama yang kita sedang anuti ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi untuk perjumpaan pengajian berkitab kita pada malam ini, dan kita menggunakan kitab Terhumban ke Kawah Neraka. Kita berada di muka surat yang 5 ke 54. Muka surat ke 54 masih di bawah tajuk yang baru, iaitu keperitan neraka. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, mudah-mudahan Allah memberkati pengarang dan juga kita yang berada di dalamnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhuhu faghulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik Zabaniyah, ya, Malik yang garang ataupun yang tegas, yang bermuka masam. Malaikat Malik dikatakan dia tidak pernah tersenyum. Wallahu ta'ala alam bagaimanakah cara malaikat Malik senyum. Wallahu ta'ala alam lah bagaimana cara dia senyum, kan. Tapi dia tidak pernah tersenyum dan muka dia masam, ya, sebab dia penjaga neraka. Macam warden penjara lah. Kalau warden penjara duk senyum panjang, habis, ya kan. Siapa nak takut, kan. Jadi begitulah hakikatnya. Dia kata malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu, khudhuhu faghulluh, tangkap dan belenggulah ia, ikatlah ia, tangkaplah ia dan belenggu, ini ikatlah dia, pasunglah dia. Summal jahim sallu, kemudian bakarlah ia ke dalam neraka jahim. Di antara tingkatan-tingkatan neraka yang ada iaitu jahim. Kita tahu neraka banyak, Jahannam, kan, utama, ini jahim. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh, masuklah dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta, dengan membelikkannya di badannya. Surah Al-Ahqaf ayat 30 hingga 32, surah yang ke-69. Dalam bab yang lepas telah diterangkan ukuran satu hasta itu sejauh antara timur dan barat.
ukuran satu hasta itu, ini bukan hasta dunia, hasta akhirat, iaitu sejauh timur dan barat. Itu baru satu hasta, kata pengarang kita. Jika 70 hasta bermakna 70 kali jarak dari timur ke barat. Demikianlah gambaran mudah, namun hakikatnya tidak mampu kita bayangkan betapa panjangnya rantai tersebut. Ini semua adalah bayangan-bayangan penulis. Hakikatnya wallahu taala alam, dia yang mengetahui. Cuma antara benda yang mesti kita ada ialah meyakininya, mengimaninya bahawa benda ini ada dan akan terjadi. Kita jangan jadi puak-puak yang bila tak ada, bila tak pernah tengok, bila tak masuk akal, dia tak boleh nak terima. Sebab itu dalam agama kita dia pembahagian kepada ada benda yang tak boleh gunakan akal, ada benda yang boleh digunakan akal. Benda yang tidak boleh digunakan akal dinamakan rukun iman. Tuan-tuan semaklah rukun iman, tidak ada satu benda pun yang kita boleh tengok. Malaikat, kitab walaupun kita nampak, tapi dari segi sudut hakikat penurunan dia, macam mana Allah Ta'ala memilih ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu bukan kemampuan kita dan akal tak boleh berfikir. Sebab itu ada satu bab dalam Al-Quran, nama dia metafora suci dari langit. Kalam suci, metafora suci dari langit, bermaksud pemilihan ayat Al-Quran yang Allah pilih di dalam penggunaan ayat Al-Quran. Macam contoh tabbat, celaka, kan, ulaika kal an'am, kan, manusia itu seperti binatang ternak. Penggunaan bahasa metafora itu, kenapa Allah guna itu, yang mana kadang-kadang tidak terlintas di benak atau pemikiran manusia. Ada khas, saya baru start mengajar di Masjid Air Putih kitab tu, ya, Masjid Air Putih metafora suci dari langit. Depa baru telefon baru mula. Tapi nak ceritakan bahawa dalam rukun iman itu kesemuanya bukan boleh digunakan akal untuk berfikir. Allah, macam mana kita nak gunakan akal untuk fikir Allah, walaupun kebesaran Allah, sifat Allah kita boleh tengok, dan af'an Allah kita boleh tengok, zat kita tak tahu pula macam mana, kan. Allah ini macam mana bentuk dia, wallahu taala alam, kan, dia yang mengetahui. Malaikat, rasul, kan, rasul macam mana pilihan Allah, walaupun orangnya ada, tapi kita tak boleh nak fikirkan bagaimana Allah memilih. Kenapa Allah tak pilih orang perempuan, kenapa pilih lelaki? Di segi pemilihan dan pelantikan itu Allah Taala saja yang mengetahui, kan. Takdir hari kiamat, itu semua adalah benda-benda yang bersifat sam'iyah. Manakala bahagian yang kedua ialah rukun Islam. Ini semua boleh diberi ataupun digunakan panca indera untuk kita memikirkannya. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, kesemuanya itu ada. Kemudian yang ketiga dalam bab akhlak ataupun dalam bab adab. Adab iaitu dipanggil ihsan, kan. Tentang hadis tentang 3 perkara itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangan ini adalah bayangan penulis dan bayangan para ulama. Tuan-tuanlah baca kitab mana pun, Ibn Al-Jauzi ke, Selangkah ke Alam Barzah ke, Gembara ke Mahsyar ke, semuanya hanya bayangan berdasarkan kata-kata ulama. Baik itu kata-kata ulama ini kadang-kadang kita kena ambil. Dia kata Sayyidina Ali, dia kata maut itu seperti ular. Dia kata maut, kematian itu seperti ular. Badannya lembut tetapi penuh racun, kan. Kematian itu dia kata seperti ular. Maut ni kata duk sebut aja rasa, kan, tapi sekali kena mati terus, dia kata. Mati beracun. Sebab tu dia kata kalam-kalam ulama ini dia hanya membayangkan. Dalam sejarah kita ni tidak ada sesiapa pun yang pernah menziarahi alam barzakh, lepas tu dia patah balik, kecuali Nabi kita SAW. Itu pun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bukan kata dia masuk dalam alam barzakh betul-betul, dia pergi ke Isra' dan Mi'raj yang dibawa, di mana disebut oleh ulama dibawa untuk time travel, pengembaraan masa. Tapi semua ini bersifat sam'iyah yang mana kita kena meyakininya. Kok mana pun kita sebagai orang beriman, kita kena meyakininya. Kalau kita masih ada perasaan taradud, keluh kesah, percaya tak percaya, yakin tak yakin, kita kena tanya iman kita, kan. Kita kena tanya iman kita
kerana dia akan mengakibatkan lumpuhnya ataupun rosaknya akidah kita yang bahagian iman itu. Bahagian lain mungkin syariat kita okey, kita bahagian iman pula kita tak okey kerana tak dapat nak diterima di akal. Tapi bukan semuanya tak terima, kita tak nampak tak ada. Bak kata orang, masa kita beranak dulu, kita pun tak tahu kita menangis ke kita gelak. Kan? Tuan-tuan ingat tak masa beranak dulu menangis ke gelak? Kan? Tak ingat. Tapi adakah benda itu tak berlaku? Hakikatnya berlaku sebab kita beranak kan. Kita dikeluarkan. Sebab itu apabila kita tengok orang mati kan, orang mati. Kita tengok orang mati. Orang kata orang mati ni tubuhnya akan jadi pucat, jadi macam seolah macam debu tanah. Kata pengarang kitab Kembara ke Mahsyar, dia kata bila kita mati je, bila darah tak ada kan, kita tengok tubuh kita pucat. Pucat, lepas tu ada bentuk debu-debu, dia akan bertukar jadi macam seolah macam debu sikit kan. Kita tengok macam debu dia macam pucat lah, macam pil tu kan, macam kosong tu kan. Dia membentuk seolah-olah macam tanah kering tu. Sebab hakikatnya badan kita daripada tanah. Jadi bila kita mati, bila kita tak ada roh, jasad kita pun lama-lama dia akan bertukar warna menjadi seolah-olah warna tanah yang berdebu. Oleh kerana kita tak mati lagi, takkan kita tak percaya. Takkan kata mana ada wujud benda-benda macam tu. Tapi hakikatnya kita dah tahu bahawa bila kita mati, roh tak ada, badan kita akan bertukar sedikit demi sedikit seolah-olah menyerupai tanah. Betul kalau kita tengok mayat lama-lama kan, dia akan warna kelabu-kelabu putih-putih sikit tu kan. Baru saya perasan rupanya betul-betul memang bentuk tanah. Sebab jasad kita berasal pada tanah, maka dia akan kembali balik ke tanah. Tuan-tuan baca buku Kembara ke Mahsyar, tuan-tuan baca dalam bab rumah pertamaku di malam pertama, rumah baruku di malam pertamaku. Kan? Malam pertama di rumah baru. Bukan rumah baru malam pertama baru kahwin tuan-tuan. Kan? Tapi malam pertama di alam kubur. Setelah kita dikuburkan, ditimbus apa semua, pakai balik malam pertama itu. Kan? Jangan kita tengok malam pertama baru kahwin. Kebetulan imam kita pula baca surah An-Nisa tadi, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Allah seronok dengar kan. Bab-bab macam tu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di dalam neraka terdapat cambuk-cambuk besi yang telah disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berusaha untuk keluar dari neraka. Disediakan cambuk-cambuk besi. Ini semua tuan-tuan yang pertama yang saya nak maklumkan, ini adalah bayangan daripada penulis. Hakikat yang sebenar wallahu taala alam. Sebab Nabi kita pun bila dia gembara ke alam Isra' dan Mi'raj, tak banyak dia menceritakan benda-benda macam ni. Adalah cerita tapi tak banyak. Kan? Jadi kebanyakan ni lebih kepada gambaran berdasarkan kepada kalam ulama yang terdahulu. Mereka tetap berusaha untuk keluar dari neraka, tetapi tidak boleh dihalang, tidak boleh kerana dihalang oleh cambuk-cambuk besi ini. Mereka merangkak naik ke atas dalam keadaan dibelenggu, sedang malaikat Zabaniyah hanya memerhatikan sahaja. Malaikat Zabaniyah, Malik Zabaniyah, penjaga neraka, dan juga dia punya pekerja-pekerja dia, malaikat-malaikat yang lain hanya memerhatikan saja. Kata ulama, malaikat Zabaniyah berbuat demikian. Ini ceritanya kalau kita berada dalam neraka lah, walaiyazubillah lah kan. Baik itu tuan-tuan yang Allah, saya nak keluar sikit pada kisah neraka ni. Kita tengok di sini, kita nampak rahmat Allah. Kalau kita fikir cara akal pun kita dapat terima. Apa dia tuan-tuan saya kata rahmat Allah? Sebab kalau ikut logik, ini cerita logik lah akal. Bila kita buat dosa, bila kita buat pahala, sepatutnya kita masuk neraka juga. Walaupun pahala kita banyak, baru adil. Kan? Adil maksud kalau kita buat jahat, kita buat baik. Tapi baik kita banyak, maknanya kita kena pergi juga ke neraka dulu. Pergilah lebih kurang dalam 50 tahun, lepas tu keluar pergi ke syurga. Sebab syurga pahala kita banyak. Tapi rahmat Allah ni, dia buang terus neraka tu, terus masuk ke syurga apabila kita lebih pahala daripada dosa. Situ rahmat. Orang petikaikan, orang bukan Islam ataupun orang di luar pada maklumat tentang rahmat Allah ni, yang tak percaya pada Al-Quran ni, dia petikaikan. Sebab macam contoh kita kata ada orang petikaikan, kan kita masuk syurga bukan kerana amalan kita, tapi rahmat Allah. Jadi apa guna sembahyang? Asal dapat rahmat Allah pun cukup lah. Dan sedangkan hadis kata macam tu, Al-Quran kata kita kena solat.
kena amal juga untuk masuk. Lepas tu dia pertikaikan pula, dia kata sepatutnya kok mana pun kita kena pergi neraka dulu. Pergi neraka sebab ada dosa kita. Selesai neraka baru pergi ke syurga. Tapi hari ini siapa yang, bukan hari inilah, Allah punya kata, siapa yang banyak pahala, neraka tak pergi langsung. Dia punya dosa wave dihilangkan. Dia masuk syurga selama-lamanya. Jadi dia kata, tak boleh macam tu. Orang di luar bukan Islam dia pertikai tu. Dia kata macam mana boleh macam tu? Tak adil lah. Buat jahat, buat baik, tapi baik banyak, dosa dibiarkan macam saja. Patutnya masuk neraka dulu, selesai neraka baru pergi syurga. Satu. Yang kedua, nak ceritakan rahmat Allah ni, kita buat jahat, buat baik, buat jahat, buat baik, pergi ke mahsyar tiba-tiba dosa banyak. Tapi Islam, pergilah kita ke neraka. Kita katalah 100 tahun di dalam neraka, bumbang, golek sana, golek sini, goreng sana, goreng sini, bakar sana, bakar sini, cukup 100 tahun. Lepas tu kita pergi syurga selama-lamanya. Kan? Kita tengok rahmat Allah kepada manusia yang beragama Islam. Pergi ke syurga, masuk pula selama-lamanya. Mana adil? Hang jahat, tiba-tiba hang masuk neraka lebih kurang ikut dosa, tiba masuk ke syurga selama-lamanya. Sepatutnya masuk syurga berdasar jumlah pahala lah. Jangan masuk syurga selama-lamanya, jumlah pahala lah. Kalau pahala hang untuk 800 tahun, 800 tahun dah lah. Sebab neraka tadi hang kena 100 tahun, oleh kerana pahala hang banyak, 800 tahun lepas tu keluar balik. Kalau ikut adil pemikiran kita. Tetapi di sinilah kita katakan rahmat Allah kepada orang Islam, yang mana tidak disukai dan dipertikaikan oleh mereka yang tidak beragama Islam. Kadang-kadang dia pun pertikaikan, mana haji buat jahat, buat baik, tiba-tiba masuk neraka ikut jumlah dia punya kejahatan. Lepas tu masuk syurga selama-lamanya. Yang kami ni kan, duduk dalam tu selama-lamanya, padahal kami di dunia baik. Dia pertikai. Ini saya baca dalam satu artikel, tuan-tuan, dipertikai orang. Kenapa orang Islam jadi macam ni? Sebab tu kita tengok di sini adalah rahmat yang Allah timpakan, berikan kepada kita yang beragama Islam hanya atas kalimah syahadah. Kerana syahadah, tuan-tuan, kita masuk syurga selama-lamanya. Walaupun kita dosa, masuk neraka, berguling sana neraka, tapi syurga selama-lamanya. Dari segi keadilan memang kalau adil, manusia memang tak adil langsung. Kan? Tapi Allah Ta'ala punya pertimbangan dia lain pada pertimbangan kita. Itu kita, macam saya katakan tadi, jangan kita menggunakan apa-apa juga berkaitan dengan akhirat, kematian, menggunakan akal. Kita kena menggunakan wahyu sepenuhnya untuk menilainya. Kecuali kalau bab-bab muamalah dan munakahah, baru boleh akal kita pergunakan. Itu yang dari Allah saya sebutkan. Kalau kita orang yang bijak, yang memikirkan akhirat, kita akan tinggalkan segala urusan dunia kalau panggilan akhirat sampai. Contoh, kita tengah duk makan, kita tengah duk main, kita tengah duk lepak kedai kopi, tiba-tiba hayya 'alas solah, kita akan bersegera meninggalkan urusan dunia untuk menuju ke akhirat, iaitu mari sembahyang. Sebab apa? Yang kita makan akan habis, yang kita borak mungkin silap-silap penat ataupun masuk ujah yang tak betul, kan? Yang kita sedang main akan selesai, yang kita buat apa pun urusan dunia semua akan fana, akan musnah. Tetapi apabila kita berhenti ke urusan dunia, kita mari ke masjid untuk urusan akhirat, semua itu kekal. Perjalanan kita martabat naik, hapus dosa, pahala hapus dosa. Lepas tu pahala yang kita dapat kekal. Kalau kita mari pula kita dapat 27 darjat. Sedangkan kalau kita duduk lagi di kedai ataupun dibuat satu benda yang hayalah solah, kita tak peduli, kita sembahyang di pertengah-tengahan waktu, itu sekadar menunaikan tanggungjawab. Baru saya sebutkan, sembahyang kita ada 3 kategori. Pertama, orang yang pada awal waktu ketaatan. Yang kedua, tanggungjawab. Yang ketiga, melepaskan tanggungjawab. Sekadar buat je. Hak tengah-tengah dia berasa kat tanggungjawab tu. Hak mula-mula tu taat dia paling penting. Itu kita kalau orang yang bijak, dia akan mengutamakan akhirat yang kekal berbanding dengan dunia yang fana. Biar apa pun perbuatan dia di atas dunia ini, semuanya akan selesai, akan hilang, akan habis. Makanlah sesedap mana pun, tuan-tuan, akan habis. Tapi kalau kita tidak menyahut hayya 'alas solah tadi, kita dah rugi yang kekal, iaitu pahala. Sebab itu kita kata tadi, penggunaan akal untuk kita memikirkan tempat yang kita akan tinggal berbanding dengan tempat yang kita akan meninggal.
Kegunaan inilah yang sangat penting dalam pengurusan kehidupan kita. Kadang-kadang kita silap, tak apa, ada lagi waktu, dan selesaikan kerja dulu. Kita tak rasa menyesal tak dapat awal waktu, kita tak rasa menyesal tak dapat berjamaah, kita rasa macam tak apalah, buat di rumah pun dah selesai dah, kita anggap dah settle dah kerja tanggungjawab kita. Itu kita anggap tanggungjawab kita dah settle. Tapi kalau kita dapat melazimi ke masjid, tuan-tuan, satu nikmat, satu benda yang cukup besar pahala yang Allah bagi. 27 darjat dah tentu dah kita dapat, insya-Allah. Itu tuan-tuan, insya-Allah kita kena pandai pilih sebelum malaikat Zabaniyah ataupun malaikat Israel mendatangi kita untuk membawa kita ke alam baru, iaitu alam barzah. Kalau dah duduk alam barzah susah. Kadang-kadang tuan-tuan, bukan nak katalah, kadang-kadang ada orang meninggal, contohnya kan meninggal. Bila dia meninggal, duk qaryah kita, orang sebut nama siapa meninggal, si fulan. Kita tak tahu dia tinggal mana. Tu sekian-sekian tempat lah kawasan kita dia duduk, tapi wallahu taala alam macam mana kehidupan dia semasa dia sihat walafiat, sehingga kita ahli masjid ni tak tahu pun kewujudan dia di dalam qaryah kita. Kan? Itu benda yang kadang-kadang kita kena fikir sama-sama. Ramai daripada kita ni yang tak menyedari kewujudan. Bila jenazah sampai kat depan kita, siapa meninggal? Tanya orang luar ke? Tak, orang dalam ni. Duduk tempat mana? Duduk alamat sekian-sekian, jalan sekian-sekian. Oh iya ke? Maknanya kita tak tahu. Kita kena tanya balik, ke mana dia pergi sepanjang kehidupan dia. Kalau orang luar tu mungkin satu benda yang boleh kita fikir balik lah. Tapi dia duduk di dalam tu dah lama dah duduk tempat itu. Maknanya nampak sangat dia tidak menghampiri masjid. Dan kita ahli masjid pula pun langsung kadang-kadang oleh kerana dia pun tak peduli kat kita pun tak peduli kat dia. Kan? Kita pun tak perasan dia ada, dia pun tak perasan masjid itu wujud. Kan? Sampai taraf macam tu. Ini berlaku tuan-tuan, banyak kes-kes yang berlaku. Dah sampai jenazah kita tanya, rupanya orang kampung kita, bukan orang luar pun. Dah lama dah duduk sini. Ini di antara benda-benda yang sangat-sangat kita kata sesal lah kalau kita fikir balik kan. Sampai kita tak tahu bahawa dia ada di tempat kita. Dia pun tak peduli kat kita pun tak peduli kat dia sama. Baik. Kata pengarang dia, kata ulama, malaikat Zabaniyah berbuat demikian memerhati dengan sinis sebagai tanda mengejek para penghuni neraka itu. Contoh mudah, kita tidak membenarkan anak-anak kita keluar bermain di luar rumah. Secara senyap-senyap mereka mengesok keluar, walaupun mereka tahu bahawa kita sedang memerhati. Ditambah pula dengan rotan di tangan, tetap juga mereka berusaha untuk keluar. Kan? Dia buat bayangan macam tu je lah. Duduk dalam neraka, tempat sengsara, 24 jam. Kalau kita kata istilah 24 jam lah, tidak ada langsung kesenangan dan ruang untuk berehat di dalam neraka. Sebab itu kita bincang isu yang manusia paling teruk di dunia lah. Saya sebutkan yang hukuman paling teruk di dunia, penjara paling teruk di dunia kan. Di antaranya penjara Abu Ghraib, Guantanamo kan, penjara di Peru, di Alaska kan, yang disebut sebagai penjara paling teruk di dunia. Itu pun ada ruang untuk berehat. Kurung 24 jam tak tengok matahari, 3 bulan baru buka bio tu, tak tahu pagi ke petang kan, matahari tak nak tengok berapa lama, 2 bulan lebih. Itu pun duduk di situ berehat je, cuma tekanan mental je. Tapi masuk dalam neraka ni langsung tak ada ruang untuk berehat. Setiap masa, setiap ketika penuh dengan keazaban, penuh dengan azab, menyebabkan si penghuni neraka tadi nak curi-curi keluar. Nak curi-curi keluar, nak panjat tembok lah, nak langkah pagar lah, tak tahan lah kan? Jadi maknanya di dalam neraka bukan satu tempat untuk kita berehat. Sebab itu apabila kita sebut kata dalam dunia ni kan, dalam dunia ini adalah tempat untuk berletih-letih, berpenat-penat supaya kita dapat berehat di akhirat. Kalau di dunia kita dapat berehat-rehat dengan sewenang-wenangnya, maka kita akan berletih-letih di akhirat. Berletih-letih di dunia berakhir dengan kematian. Berletih-letih di akhirat tak ada langsung kematian. Sebab tu dikatakan bahawa siapa yang paling teruk atas dunia ni, Allah panggil dalam hadis Bukhari, Allah panggil manusia yang di atas dunia paling teruk lah, paling teruk. Allah hantar ke syurga, lupa yang teruk tadi tu, lupa terus. Bila tanya hang pernah rasa teruk tak? Tak pernah. Kan nikmat punya pasal. Dia panggil pula seorang yang paling senang atas dunia ni, yang paling hebat atas dunia ni, paling kaya, paling mewah atas dunia, dicelup dalam neraka 1 sekennya, 1 saat.
Kena dia kata, pernah tak kamu merasa senang? Dah, dia kata sengsara sungguh. Terlupa yang nikmat tadi tu. Hadis Bukhari sebut tentang dahsyatnya azab neraka ini. Ada 10 tuan-tuan, 10 azab neraka yang Allah sediakan untuk kita. Banyak yang 10 yang saya dah sebut sini. Saya sebutlah 2 ataupun 3 perkara lah yang boleh kita kongsi bersama. Dia kata di antaranya api neraka menghanguskan kulit. Api neraka ni menghanguskan kulit. Dia bakar badan kita sampai menghanguskan kulit. Lepas tu dia kata lagi air yang menggelegak di dalam perut. Air panas yang menggelegak di dalam perut. La yusminu wa la yughni min ju'. Kan? Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan dan minuman mereka itu kecuali ikan daripada dari', iaitu buah daripada satu buah pada api neraka kan. La yusminu wa la yughni min ju'. Tak pula makanan itu yang mereka makan itu boleh menghilangkan haus ataupun dahaga dan juga kelaparan. Makin makan makin lapar, makin makan makin lapar. Minta makan daripada dari' tadi itu, makin makan makin teruk, makin lapar, makin lapar, makin lapar. Jadi air yang menghancurkan perut. Lepas tu penyiksaan di wajah kan. Dipukulnya di wajah mereka itu kan, diberi penghinaan kepada wajah dengan ditulis di dahi itu ditulis ahli neraka, ditulis nama neraka. Kalau dia jahim, tulis nama jahim kat dahi. Kalau dia hutamah daripada neraka, hutamah di wajah orang ahli neraka itu. Jadi banyaklah penyiksaan yang dihadapi oleh manusia di atas kesilapan mereka di dalam pengurusan kehidupan. Baik itu tuan-tuan Allah, selagi mana kita diberi kebenaran oleh Allah untuk berada sebelum wajah kita ataupun nyawa kita ditarik oleh Allah, kita ingatlah kita akan masuk ke satu alam yang tidak ada ruang untuk kita patah balik. Tidak ada peluang untuk kita bertaubat. Kita tak ada peluang lagi untuk minta excuse daripada Allah, berhujah di hadapan Allah, berdebat dengan Allah, apa sebab aku jadi macam ni. Tidak ada ruang lagi. Semasa kita atas dunia ini, ruang dan peluang itu sentiasa terbuka. Selagi matahari tak naik ke sebelah barat, selagi nyawa kita tak di hujung kerongkong, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Jangan kita salah ertikan dengan taubat ini nak kena bangun malam, bangun solat sunat taubat. Taubat ini kata kita bersedia untuk mati. Saya mengajar di Jalan Bukit 19 rumah Kak Samsiah tu, kita bersedia untuk mati, kuliah muslimat. Dikatakan bahawa taubat ini, dia kata dalam kitab tersebut berselisih melintasi dalam hati je. Kita baca buku, kita dengar kuliah, kita dengar tazkirah, tiba-tiba ustaz tu sebut terus terlintas dalam hati. Allahu Akbar, aku telah buat apa selama ni, Allah, aku tak mau dah buat. Itu pun dah dianggap taubat. Itu pun dah diterima dah taubat dah. Jangan kita dengar, sehari malam ni kena bangun malam, aku nak taubat dah malam ni, tengah malam tadi nak bangun. Kan? Bukan itu. Sehari tak ada bangun, qalu dulu. Qalu. Sebut qalu, ada orang ingat selalu cakap tentang qalu kan. Qalu ni macam matilah kan. Mana masa kita dengar kuliah ni tuan-tuan, masa dengar kuliah ni, mana menyentuh perasaan kita. Hak mana kita rasa macam benda tu dah kena dengan kita. Kita istighfar dan kita terus lintas dalam hati nak bertaubat. Jangan kita tunggu tengah malam. Sehari lepas insya lagi aku nak buat solat taubat lah. Kan? Sehari tiba-tiba rebah tengah ni. Kan? Tak ada nak bertaubat, rugi. Sebab tu dalam bab-bab macam ni, kata pengarang kitab bersedia untuk mati, bila kita dengar kuliah, dengar tazkirah, apa saja yang kita dengar, kita terasa saja dalam hati kita, terus kita bertaubat. Terus kita hadirkan perasaan menyesal. Lalu kita pun niatlah nak tinggalkan benda ini, tak mau ulang balik. Kalau ada kawan-kawan kita yang sentiasa membawa kita kepada benda-benda yang tak baik, kita dah taubat dah, nanti berkawan-kawan jadi tahu buat pula kan, maka ditinggalkanlah dia, kurangkanlah bergaul dengan dia. Kalau dia telefon janganlah diangkat. Baru iltizam tu mari. Mula-mula kita hadirkan dulu penyesalan pada diri kita ketika kita mendengar kuliah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh pilih. Kita kena ulang dengar, walaupun ustaz tu bercerita yang sama, ni malam ni cerita bab mati, ni malam esok cerita bab mati, malam lusa cerita bab mati. Dok mari ustaz lain cerita bab tu, lalah kita tak boring aku hari-hari bab tu je. Dosa pahala syurga neraka, dosa pahala syurga neraka. Tak ada bab lain ke? Kan? Biarlah kita dengar berulang-ulang kali, kerana kita tidak tahu dalam banyak-banyak sebutan tentang mati, tentang dosa, tentang pahala, kita tak tahu yang mana Allah akan jentik hati kita untuk penyesalan.
Ustaz banyak, tiap-tiap malam ada. Tapi kita dengar balik macam tu. Esok mari pula dengar lagi, balik macam tu juga. Tak dengar, tak ada satu perasaan pun. Malam esok mari lagi. Boleh sebulan mari, Allah tengok, dia ni nampak bulu ni. Lalu Allah jentik hati dia, lalu hadir perasaan menyesal. Hadir perasaan terbuka hati dan buat kebaikan. Kita tak tahu di manakah keberkatan pengajian kita. Atau kita hadir. Macam juga sembahyang, kita hadir setiap waktu itu tujuannya. Kita tak tahu di mana keberkatan kehadiran kita itu. Kita pilih, aku mari subuh ya, sebab subuh waktu yang terbaik, zuhur aku tak mari. Dia tak boleh pilih. Selagi ada kesempatan, ada ruang, carilah edit untuk berjemaah. Kan, macam saya ni sekarang musim dah sekolah dah buka dah. Zuhur cukup payah sikit. Cari jalan ke mana pun. Tak dapat seorang, tak dapat dia pergi masjid, cari aja kawan-kawan kan. Tapi nampak, maknanya kita tak tahu di mana keberkatan yang ada itu. Macam kita makan nasi lah. Kan nasi Nabi kata kena jilat jari apa semua kan. Apa tujuan dia? Kita tak tahu di mana keberkatan yang ada tu. Dalam ribuan butir nasi yang ada itu, ada satu yang menyebabkan darah dan daging kita ditumbuhkan dengan benda yang halal. Hal lain semua tak berkat, jadi najis semua. Tiba-tiba sebiji itu masuk dalam badan kita, dia jadi darah, dia daging, dan dia membawa kita kepada kebaikan. Begitu juga dengan kita mengaji. Kita dengar. Dalam banyak-banyak ada seorang ustaz menyentuh betul perasaan. Kan? Kita rasa kalau dengar dia tu rasa tersentuh. Hal lain dengar, tak kisah, sambil-sambil menyandar, dengar, tak ada apa pun kan. Tapi kita lazimi. Ketaatan itu, ketaatan kita kepada pengajian itulah yang menyebabkan Allah memilih kita untuk menerima kebaikan. Baik, malaikat Zabaniyah demikian juga memerhatikan gerak-geri penghuni neraka, mengesok untuk keluar dari neraka. Tak tahan dah duduk dalam neraka, dia nak mengesok keluar juga. Semakin dekat mereka kepada pintu, semakin jauh pula pintu neraka. Tujuannya untuk menambah kesukaran dan kepayahan mereka, bahkan untuk membuat mereka merasa derita di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Untuk merasa derita di dalam neraka Allah. Macam kita rasa macam dekat je, tapi rupanya jauh lagi. Fata Morgana, yang air di atas jalan raya yang kena cahaya matahari panas kan, nampak jalan raya tu macam air je. Kita pun pergi dekat, tak ada pun air ni, tengok pula ujung sana, pi lagi. Ni pintu neraka lebih kurang macam tu lah. Nampak macam pintu dah, mengesok pi, jauh rupanya pi. Rupanya tujuannya untuk menambahkan penderitaan kepada penghuni neraka. Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan menyeksa mereka. Aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. Mereka mengesok dengan berusaha payah dalam jalan api yang sentiasa marak sambil mengheret rantai-rantai besi yang membelenggu mereka. Jika ada yang berjaya menghampiri pintu neraka untuk keluar, datang malaikat Zabaniyah memukul mereka dengan besi. Sekali dipukul terus bergolek, jatuh ke dasar neraka, kemudian dikembalikan lagi dari arah yang sama, jatuh ke bawah lagi. Demikianlah berlaku berulang-ulang kali. Allah berfirman, insya-Allah kita akan sambung. Allah berfirman dalam perjumpaan kita akan datang, insya-Allah. Minggu depan kita akan sambung tentang Allah berfirman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah neraka yang kita baca ini satu benda secara asasnya jauh lagi daripada kita, tapi secara maknawinya tak jauh dengan kita pun. Kan, secara logiknya macam jauh, maklumlah neraka, hari akhirat tak tahu bila berlaku kan. Matahari tak subah barat lagi, Dajjal tak mari lagi, Nabi Isa tak turun lagi, logiknya jauh lagi lah. Tapi secara maknawinya neraka ni dekat dengan kita. Tambah-tambah malam ni kita nak tidur, kok lah tidur-tidur, turun-turun, bangun-bangun, tengok-tengok lah di alam barzah. Kan, sebab itu Nabi pesan ada doa. Doa tu panjang sikit lah, tuan-tuan boleh rujuk dalam zikir maksur. Doa yang Nabi kata lepas baca ni jangan bercakap. Kan, jangan bercakap. Tapi janganlah pula lepas baca doa ni langsung tak bercakap. Bini tanya, marah kat bini kan. Dan maknanya kalau bini tanya, cakaplah, lepas tu baca balik. Dia nak kalam ini yang terakhir adalah doa ini. Kan, kalam terakhir. Nanti baca-baca doa tu tak cakap, riuh pula kan.
Tu Ustaz Nazri kata tak boleh bercakap kan. Boleh bercakap, tapi selepas bercakap itu baca balik doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika kan, wa fattu amri ilaika wa aljahtu zahri ilaika rahbatan wa rahbatan minka. Ya, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, terus. Jangan bercakap dah. InsyaAllah, kalaulah mati dalam tidur, maka Nabi SAW menjanjikan syurga kepada si pembaca tadi. Kalau dia dosa banyak sekalipun, Islam dia syurga juga ke dia. Doa tu. Tapi kalau lepas tu sembang, dia kata pernah baca balik. Tak mau. Itu kalam kita yang terakhir sebelum tidur. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan carilah dalam kitab Zikir Maksur ada disebutkan doa tu. Ini apa tu? Ini aslam tu wajhu ilaika tu adalah doa dalam Zikir Maksur. Cuba-cuba hafal dan bacalah setiap kali sebelum tidur. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan Allah SWT memberi maklumat ini menusuk ke dalam hati kita dan dapat mengubah sikap kita supaya menjadi lebih mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia. Minta maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan saya minta maaf nak buat sikit iklan dah tu iaitu kami Masjid Kampung Expo tengah buat pengubah suaian Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama kami kecil, ada 140 orang yang boleh masuk. Jadi kami nak besarkan lagi ke belakang supaya boleh masuk ramai sekali lah dalam Dewan Solat Utama itu. Jadi saya membuka peluang ruang untuk tuan-tuan berwakaf dan juga berinfak. Tak kiralah berapa banyak ke, kerana kita buka untuk ruang infak pengubahsuaian bilik utama, ruang utama solat itu. Tadi pun sebelum maghrib tadi pun saya pergi ambil satu rumah muslimat di Bukolan 19, Jalan 19, saya pergi ambil sedikit, dia bagi infak untuk saya lah, untuk digunakan ke masjid tersebut. Jadi saya memohonlah kalau ada tuan-tuan nak bagi sebarang infak, nanti boleh tengok dalam Facebook Kampung Expo, ada nama akaun itu, boleh terus transfer dan kontak bendahari. Kalau nak resit, insyaAllah kita boleh sediakan resit. Tapi resit biasa je lah, bukan resit yang formal tu, resit biasa yang cok masjid je lah. InsyaAllah mudah-mudahan infak tuan-tuan digunakan untuk pembesaran ruang masjid itu, dan tuan-tuan dan puan-puan dapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Nak wakaf untuk mak dan ayah pun juga kami terima insyaAllah. Jadi itulah yang saya maklumkan sikit. Kalau tuan-tuan berminat atau nak, boleh rujuk pada Facebook Kampung Expo, ada dalam Facebook. Okey, mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan dari Allah. Minta maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.